Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua di atas laluan diberikan kepada saya untuk turut membahaskan usul rancangan kajian separuh penggal RMK 12 ini. Saya mengucapkan syabas kepada kepimpinan mantan Perdana Menteri Yang Berhormat Bro yang kerana bagi tempoh 2021 sehingga 2022 negara telah mencatat pertumbuhan purata KDNK sebanyak 59% setahun. Dan tak kala negara mahu bangkit daripada musibah pandemik, kita berupaya memastikan ekonomi Malaysia terus utuh. Begitu juga sebanyak 31% daripada 175 sasaran ditetapkan dalam RMK 12 telah dicapai, dengan 59% adalah mengikut jadual seperti dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun semalam. Ini bermakna perancangan dan juga laluan kita ke arah menjayakan RMK 12 itu berada di atas laluan yang betul dan tidak timbul soal negara ini telah ditadbir dengan tata kelola yang salah, wewenang yang tidak betul dan sebagainya. Dan saya juga ingin memetik di antara intipati ucapan Yang Berhormat Tambun ialah menyemak semula dasar dan pelaksanaan secara menyeluruh dengan mengambil kira kesenjangan pembangunan kota, desa dan pedalaman dan juga miskin kaya yang masih wujud. Justru saya mengambil kesempatan di sini untuk menjunjung kasih dan ucapan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Mahisuri Agong serta seluruh usrah diraja yang telah melaksanakan program Kembara Kenali Borneo yang sekarang ini masih berlangsung daripada Sabah ke singgah sekejap di Brunei dan sekarang di Sarawak. Walaupun ia hanya umpama melihat kepada kehidupan rakyat dan sebagainya, tetapi intipati daripada perjalanan ini membolehkan pimpinan tertinggi negara mengenal pasti masalah yang berlaku di peringkat bawah secara makro. Alhamdulillah, Kebawah Duli Seri Paduka Baginda Pertua Agong tidak memilih untuk naik helikopter kerana dengan helikopter itu tidak dapat melihat situasi di bawah, tetapi memilih untuk memandu sendiri dengan kenderaan sendiri untuk melihat. Dan saya nampak bagaimana bila sampai satu tempat sambutan rakyat begitu hebat kepada usrah diraja bagi menyuarakan hasrat, menyuarakan masalah yang berlaku di tempat mereka masing-masing. Di samping beberapa insiden-insiden yang lucu itu hanyalah saya rasa perkara sampingan. Tapi yang paling penting ialah kalau ini dapat dilaksanakan oleh menteri-menteri yang ada, saya kira satu perkara yang baik sebenarnya. Menteri-menteri dapat menjelajah dari satu tempat ke satu tempat. Sebagai contoh, sekarang kita sudah PRN dah tamat, PRK pun dah tamat, ada satu lagi PRK. Selepas itu saya rasa menteri boleh buat jelajah. Contoh kita ada Menteri Pendidikan boleh menjelajah daripada pelusuk Gua Musang sampai ke Pasir Mas. Sebagai contoh, tengok sendiri bagaimana sekolah-sekolah yang masih lagi uzur. Maklumlah kami di Kelantan ni nak bagi mock check dan sebagainya dah tak boleh, tidak ada peruntukan. Lainlah kalau ahli-ahli parlimen, menteri-menteri kerajaan, mereka boleh bagi mock check 10,000, 15,000 boleh bagi kepada sekolah-sekolah. Jadi kami bergantung harap kepada menteri-menteri yang ada. Sebab itu Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin memetik bagaimana Allahyarham Hamka menyebut, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Jadi ini masa untuk kita bekerja bagi manfaat untuk rakyat, bukan manfaat untuk kita sendiri. Saya pandangan industri bernilai tinggi kita banyak tertumpu di wilayah negeri tertentu seperti Selangor dan Pulau Pinang. Jadi dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara pendapatan tinggi, limpahan ekonomi haruslah diberikan secara seimbang dan saksama kepada negeri-negeri dan wilayah yang lain. Saya mohon kerajaan melihat potensi seperti Kelantan sebagai lokasi membangunkan industri dengan pertumbuhan nilai tinggi. Negeri Kelantan berusaha mengembangkan industri nadir bumi kerana menurut mantan Menteri Tenaga Sumber Asli, Kelantan memiliki unsur nadir bumi bernilai 125 bilion ringgit Malaysia. Jadi menarik sekali apabila Yang Berhormat Tambun menyebut kerajaan membuat dasar tidak boleh ekspor nadir bumi keluar. Jadi apakah yang kerajaan boleh bantu negeri-negeri yang mempunyai nadir bumi ini, REE ini, untuk diambil manfaat? Sebab kita tidak mahu nadir bumi ini mengulangi sejarah petroleum minyak yang diangkut keluar oleh agensi yang hanya diputuskan oleh kerajaan pusat semata-mata. Di Kelantan sebagai contoh, kita mengesan bagaimana aktiviti ataupun kemasukan dana kepada kerajaan pusat dengan nilai petroleum yang tinggi, tetapi kami tidak mempunyai royalti yang sepatutnya diterima. Dan berikutnya juga berkenaan dengan potensi Kelantan dan segmen pelancongan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS dan penggunaan infrastruktur, pengangkutan dan logistik. Setakat manakah ini diambil perhatian oleh kerajaan
untuk sama-sama kita makmurkan projek-projek seperti ini. Dan saya terlintas semalam, saya perasan bahawa Perdana Menteri cuma menyebut projek di Kelantan hanya disebut Lebuh Raya Timur Barat yang berakhir jeli sahaja. Dan bagaimana pula dengan projek Lebuh Raya Kuala Krai yang mungkin tidak disebut tapi akan juga dilaksanakan. Saya mohon penegasan di dalam penggulungan atau jawapan menteri nanti. Begitu juga 800 juta ringgit Malaysia untuk bekalan air di Kelantan dan Sabah. 800 juta ringgit Malaysia ni terima kasih, tetapi saya fikir itu masih belum cukup dengan permintaan Kelantan keseluruhannya. Walaupun Kelantan mohon 8 bilion, tetapi kemudian kata 1 bilion dah cukup. Jadi dalam 800 juta ringgit Malaysia ini, adakah 800 juta itu untuk Kelantan sahaja ataupun Kelantan dan Sabah, yang saya fikir kalau dibahagikan di antara dua negeri ini, ia belum cukup untuk memastikan perkhidmatan air di Kelantan dapat berjalan dengan baik setelah dinafikan begitu lama. Saya balik kepada isu di Pasir Mas. Boleh sikit je. Sikit. Semua nak ingatkan Pasir Mas lah. Pasal 800 juta tu. Sebab dulu dapat 400 juta beli Mercedes. Kali ni kalau dapat 800 juta jangan beli Mercedes. Ini ingatan abang kepada adik. Saya fikir Hulu Langat dah ketinggalan zaman. Dia dah ketinggalan zaman. 800 juta itu sudah diperincikan dari sudut pembelanjaannya. Bukan nak beli Mercedes pun. Dah ada peruntukan, dah ada pembentangan. Jadi Hulu Langat, nama Hulu, saya jangan cemarkan nama Hulu Langat. Ingatan. Baik, terima kasih. Mengingat. Kekanda saya Hulu Terima Langat. kasih. Baik, saya nak pergi sikit kepada beberapa isu yang berlaku di Pasir Mas. Datuk Tan Sri Petua, beberapa bulan lepas berlaku letupan mercung di Naratiwat. Dan ketika berlaku letupan mercung di Naratiwat itu, kilang mercun Naratiwat banyak sekitar 15 ke 20 buah rumah di Pasir Mas juga mengalami kerosakan yang sangat teruk. Saya telah bercakap dengan secara peribadi dengan speaker Thailand ketika perjumpaan kita juga di Indonesia beberapa ketika lepas. Beliau menyebut bahawa isu ini perlu ditangani oleh kerajaan Malaysia di peringkat kerajaan. Jadi saya mahu minta penjelasan setakat manakah pampasan yang boleh diperolehi oleh rakyat saya di Pasir Mas berikut dengan letupan mercun di Naratiwat ini. Begitu juga isu tanah runtuh di Pasir Mas yang saya fikir sudah sampai ke peringkat pengetahuan menteri. Jadi saya mahu tahu apakah tindakan menteri dalam hal ini. Baik, kemudian disebut juga oleh Perdana Menteri semalam bahawa kerajaan akan menaikkan hak shilling RMK12 ini 15 bilion peruntukan tambahan. Kita mahu tahu apakah unjuran 15 bilion ini, kenapa ditetapkan 15 bilion ringgit Malaysia dan kemanakah 15 bilion itu ingin di spend ataupun dibelanjakan. Begitu juga dengan 17 anjakan besar yang disebut dalam buku yang diberikan kepada kita, di antaranya perumahan rakyat, mempercepat peralihan daripada konsep pemilikan kepada tempat tinggal, dan kerajaan letakkan sasaran 500,000 rumah mampu milik menjelang 2025. Jadi dalam erti kata 100,000 setahun. Kita mahu tahu setakat ini berapakah pencapaiannya dan bagaimanakah plan pemilikan yang disebut kerajaan akan perkenalkan plan pemilikan rumah yang istimewa untuk rakyat. Bagaimanakah plan pemilikan tersebut, bagaimanakah pembiayaannya dan sebagainya. Menarik sekali, dalam anjakan pertama Perdana Menteri menyebut memperkukuh tata kelola dan integriti untuk membina semula kepercayaan dan keyakinan rakyat dalam kerayahan ataupun dalam heboh isu DNNA pada hari ini yang telah disebut oleh ahli parlimen sebentar tadi. Saya fikir inilah perkara yang sedang menghantui negara pada hari ini. Saya tak nampak pandangan-pandangan rakan-rakan daripada ahli parlimen, kawan-kawan daripada kerajaan bila berlaku isu tawaran rasuah secara terbuka di Terengganu. Timbalan Perdana Menteri berucap di Terengganu, kalau belia-belia pilih kami akan bagi 250,000 kepada persatuan belia di Terengganu. Ini tawaran rasuah secara terbuka. Mana maruah kita, ahli-ahli parlimen daripada kerajaan, khususnya kawan-kawan dapat Pakatan Harapan yang dulu sibuk kita usun isu reformasi, tata kelola dan sebagainya. Timbalan Perdana Menteri sendiri menawarkan rasuah secara terbuka di hadapan khalayak ramai. Pilih mereka akan bagi 250,000 kepada belia. Dan menarik, diulangi pula di Pulai baru-baru ini. Kena pilih kami akan bagi sekian-sekian. Ini bahasa yang bertentangan dengan prinsip pengurusan keuangan negara. Belum lagi kita bercakap dengan isu DNNA ni. Saya fikir rakan-rakan daripada kawan-kawan daripada kerajaan, mereka tak kena bersuara pada hari ini. Silakan Hulu Langat. Yalah. Tapi kalau dalam kempen tipu, fitnah, adu domba, cerita tak betul, ini pun tak boleh juga.
Betul, tak boleh cakap saya setuju. LGBT, Saya sangat Islam setuju dengan terancam. Lulangan. Sebab tu bila kami- tak undi PAS nanti masuk neraka. Fatwa haram. Ini pun tak boleh. Ulangan. Ini pun tak boleh pada saya. Ya. Tak, yang itu pun kita tak setuju. Cukup lah. Ulangan. Dah. Cukup dah. Cukup Hulu lah. Selangor ni masalah ulangan bangkit dia Poin pun dah tak. dapat. Masalah cukup lah. Hulu Nak minta Langan. dekat dia. Ulangan. Minta dekat dia Saya Pasir tak bagi Mas. laluan. Dia Saya dah bagi punya laluan. Dia tak bagi laluan. Dia bagi laluan tadi speaker. Dah habis dah laluan, dah habis dah. Menipu tak boleh, fitnah tak Ya. boleh, adu domba tak boleh. Nanti masuk neraka, nanti lawan Islam, Islam terancam. Kalau speaker yang bagi, saya kita tak ada risau, masalah. Okey. Islam mana yang terancam dalam negara kita ni? Terima kasih kepada Kan Ulangan. masjid ada, Point surau taken, ada, point taken. madrasah Saya pun nak ada, jawab. imam ada, Ulangan. ustaz ada, Ulangan. kadi ada, tazkirah ada, usrah ada. Ulangan. Islam mana yang Ulangan. terancam ni? Dengar. Ini yang kadang-kadang ni, kadang-kadang. Ulangan. Okey, baik. Tidak Holo. baik. Tan Sri speaker. Duduk. Dia gilo Okey. ni, gilo. Terima kasih Hulu Langan. Ya, saya setuju. Tak boleh fitnah, termasuklah kata kami terima dana Timbalan speaker. dan sebagainya. Bila Tan Sri kami minta speaker. dibuktikan, tak dapat nak dibuktikan. Arau sebut Kemudian gila. SPRM pun keluar. Saya tak gila. Tanya soalan. Dia 3 yang kali gila. saya tanya dalam dewan ini. Mana yang gila, bukti Arau yang Ikatan gila. Nasional terima dana judi. Sampai ke hari ini, tak boleh nak buktikan. Ini bukan fitnah daripada ahli jawatan kuasa parti peringkat kawasan bahagian. Ini daripada orang nombor 1 yang menyatakan kami terima dana judi. Sebab itulah saya setuju. Mas, Jangan fitnah boleh dan landing. laga dan sebagainya. Boleh Baik, landing. minta nak landing sikit lagi. Sebab itu Tan Sri Point speaker. of order untuk Ulangan. Dia kata Point order mana tu? Point order mana? Point order. Darah, point order mana? Baca. 3.6. 3.6 tanggaan jahat. Mana Dia kata arau. Saya tak kata apa dekat dia. Tak ada, saya tak dengar. Saya dia kata gilo. Gilo kat siapa tak tahu. Dah. Dia kata arau. Dia kena tarik balik. Dia kata arau gila. Dah, saya duduk. Saya duduk around the place. Okey, silakan. Tan Sri Mas. di petua. Sebab Jadi, itulah perkataan gila dibenarkan. Ulu Langat gilo. Tan Sri di petua. Sebab itulah dalam isu di NNA ini saya ingin memohon kita dulu menjunjung prinsip boleh berhimpun secara aman. Sabtu ini anak-anak muda minta nak berhimpun, Tan Sri di petua. Jadi pihak kerajaan permudahkanlah. Tak ramai pun yang berhimpun ni, tak ramai. Kalau datang 10,000 pun masih belum cukup untuk menggoncang kerajaan. Jadi tak apalah kita berhimpun. Kami ahli parlimen pembuat undang-undang, kita tidak akan berkonfrontasi dengan pihak polis, tidak akan kuasa dengan penguasa, tetapi kita minta pihak kerajaan permudahkanlah urusan untuk berhimpun. Kalau perlu tukar tempat, kami tukar tempat dan sebagainya, sekadar untuk mengeluahkan rasa bahawa rakyat tidak puas hati dengan isu pengurusan undang-undang pada hari ini. Bagilah kami berhimpun. Saya pun dah dipanggil oleh pihak polis, tidak ada masalah untuk kita bagi keterangan dan sebagainya. Cuma saya nak perbetulkan kenyataan perhimpunan perlu kepada permit. Tidakkah perhimpunan sudah tidak perlukan permit perhimpunan? Cuma perlukan pemakluman kepada polis. Jadi kalau boleh menteri cuba berikan jawapan terhadap isu yang saya angkat ini. Kerana kalau dulu kitalah yang membenarkan, menjunjung kebebasan untuk berhimpun, takkanlah pada hari ini bila jadi kerajaan tak benarkan pula orang berhimpun. InsyaAllah kami tidak akan mengulangi himpunan yang melanggar undang-undang seperti berlaku di parlimen 2 tahun lepas ketika ramai ahli parlimen nak berarak masuk ketika bukan waktu sidang dan sebagainya. Jadi itu isu yang berbeza. Kami akan patuh kepada undang-undang, tapi tolong permudahkan urusan kami. Dan saya mohon kepada semua, saya tahu bahawa di dalam parti-parti yang ada dalam kerajaan sendiri pun sangat tidak selesa dengan isu yang berlaku pada hari ini. Marilah kita sama-sama meluahkan rasa kita dan meluahkan apa yang terbuku, minta supaya penjelasan ini dapat diberikan. Dan insya-Allah rakyat boleh menerima penjelasan ini dan kita sama-sama betulkan undang-undang itu perlu dilihat, perlu adil dan juga perlu dilihat adil. Kalau takut berlaku onar, baiklah meniti di bawah redup. Kalau takut berkata benar, baiklah mati berbanding hidup. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput